Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Untuk hari ini bukan nak buat tutorial tetapi saya nak buat review. Seperti mana yang kita tahu, sekarang ni terlalu banyak sebenarnya, nak kata terlalu banyak taklah juga, okey. Banyak aplikasi-aplikasi yang kita boleh gunakan dalam kelas online kita untuk menjadikan kelas kita lebih interaktif. Okay, terutama slide-slide interaktif yang digabungkan dengan soalan-soalan ataupun polls yang interaktif untuk menarik minat murid supaya mereka aktif di dalam kelas. Okey, jadi sebabkan terlalu banyak ini, okey, sebabkan banyak nak kata terlalu banyak, taklah terlalu banyak kan. Okey, disebabkan banyak, jadi hari ini saya tak buat tutorial sebab tutorial tu ramai dah cikgu kita yang dah buat tutorial. So, kita nak tengok satu persatu. Saya hanya akan review satu persatu aplikasi yang kita boleh gunakan di dalam kelas online kita untuk menjadikan kelas online kita lebih interaktif. Dan antara aplikasi-aplikasi ataupun mungkin portal-portal yang boleh digunakan ini, yang manakah yang terbaik? Okey, jadi kita akan lihat satu persatu selepas ini. Okey, jika nak mengambil kira aplikasi-aplikasi yang interaktif sememangnya banyak, tetapi untuk hari ini kita akan lihat aplikasi yang boleh kita gunakan bersama-sama dengan slide. Dan untuk yang pertama ini adalah ClassPoint. Saya pasti ramai cikgu-cikgu di luar sana banyak menggunakan ClassPoint sekarang sebab ClassPoint antara yang famous sekarang, ramai yang menggunakannya. Jadi kita nak tengok satu persatulah review berkenaan dengan ClassPoint ini. Apakah kelebihan-kelebihan yang ada pada ClassPoint jika nak dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang saya akan review selepas ini. Okey, yang pertama kita akan lihat dulu dari segi pricing ataupun apa yang ditawarkan untuk basic plan dia. Okey, kita boleh lihat di paparan ini. Ini adalah basic plan ataupun pricing plan yang diberikan untuk ClassPoint. Di mana kita ada di sini basic free. Okey, untuk basic free, ClassPoint menawarkan 5 soalan di dalam PowerPoint. Okey, itu antara kelebihan ClassPoint. Dia boleh digunakan di dalam PowerPoint dan limit untuk basic free adalah 5 sahaja. Okey, kemudian limitnya 25, okey, 25 maximum class size means 25 orang sahaja yang boleh masuk dalam yang boleh bersama-sama dalam permainan ini yang menggunakan PowerPoint dan juga ClassPoint. So 25 orang murid sahaja. Okey, dan all question types, okey, so kita boleh menggunakan semua question types yang ada. Dia ada dalam 5 question types. Kemudian leaderboard, dia ada leaderboard. Slide annotation, iaitu di mana kita boleh conteng di slide kita. Okay, nak menanda ke, nak tanda right ke, semua boleh. Digital whiteboard, dan dia menggunakan juga digital whiteboard yang khas di dalam ClassPoint. So, semua basic plan ini kita akan dapat untuk yang percuma. Untuk versi yang Pro, untuk versi yang Pro kita boleh nampak di sini, Pro sudah cukup untuk guru sebenarnya. Dan harganya dekat sini adalah 8.9, RM8.90, bukan ringgit sebenarnya, US dollar. 8.9 per month, iaitu 1 bulan sahaja. Ataupun kita boleh juga buat pembayaran annually. Okay, everything in basic plus unlimited question per PowerPoint. Okay, maksudnya kita boleh buat banyak-banyak question pun tak ada masalah, unlimited. 200 maximum class size, hanya 200 sahaja. 200 pun dah terlalu cukup. Kalau kelas kita tak sampai 200 kan, kecuali kalau kita nak buat webinar yang besar. Okay, 200 maximum class size. Then we can export leaderboard as CSV. Okay, so kita punya leaderboard tadi kita boleh export. Kemudian ada premium support. Okay, itu untuk bahagian Pro. Saya tak akan pergi kepada school custom lah, sebab biasanya kita akan lihat pada Pro sahaja bagi guru. Okey, itu yang ditawarkan lah.
Okey, sekarang kita nak tengok review bagaimana sebenarnya class point ini terhasil ataupun bagaimana class point ini dilaksanakan di dalam kelas. Okey, ini adalah contoh slide yang saya menggunakan class point bagi pengajaran. Okey, di mana kita boleh nampak di sini ada beberapa jenis. Okey, setelah kita install class point kita itu, class point itu akan ada terus apabila kita sign in, kita akan ada class point kita di bahagian PowerPoint ini, di mana kita hanya klik pada ini, ignore class point. Okay, so dekat sini kita akan ada semua menu-menu yang ditawarkan di dalam class point, tools yang ada. Kita ada annotation, setting, kemudian kita ada whiteboard background, ada multiple choice question, okay, kita ada word cloud, short answer, slide drawing and image upload. Ini yang dikatakan ada 5 jenis, dan kita juga boleh menghasilkan leaderboard. Leaderboard maksudnya yang seperti mana Quizizz, dia ada pertandingan dan dia akan susun mengikut turutan siapalah yang paling tinggi di dalam soalan tersebut. Latihan, mungkin latihan tu kita bagi dalam bentuk quiz, so kita letakkan dalam bentuk leaderboard, maka dia akan ada ranking dia lah. Alright, so kelebihan dekat sini dia ada 5 jenis soalan dan ada satu leaderboard. Okey, soalannya, kalau kita perhatikan di sini, ruangan yang slide yang kedua ini, saya menggunakan untuk scavenger hunt, di mana saya menggunakan slide drawing. Dia sangat mudah sebenarnya. Untuk bahagian class point ni, kita klik sahaja slide drawing, maka dia akan letak terus dekat slide drawing ni. Bagaimana kita nak menggunakannya dalam kelas? Kita hanya perlu slideshow dan klik kepada slide drawing, maka dia akan keluar. Nanti kita tengoklah. So saya akan pergi one by one dululah untuk slide drawing. Dan di sini adalah soalan multiple choice question. Kalau kita perhatikan di sini, dia dah ada. Kita just macam ni, saya just cut daripada buku teks dan masukkan sahaja untuk yang ini. So kita tak perlu type. Itu kelebihan bagi class point ini. Dia dah ada soalan tu, kita tak perlu type di bahagian luar. Kita type di dalam slide kita. Dan kita just klik pada multiple choice. Yang ini saya tambahkan dengan leaderboard, maka dia akan jadi macam ni lah. Kalau multiple choice biasa, dia hanya keluar, dah ada kat sini, so tak boleh masukkan lagi. Kalau multiple choice biasa, dia tak akan keluar dalam bentuk leaderboard. Kalau kita perhatikan di sini, kita boleh letakkan correct answer, dan berapa banyak pilihan, kita masukkan je based on yang kita dah ambil tadi daripada soalan. 4 pilihan jawapan dan apakah jawapan yang betul. Kemudian kita boleh tentukan masa untuk murid menjawab. Itu bagi multiple choice question. Kemudian kita ada juga jenis yang lain, short answer. Untuk short answer, contohnya di sini saya menggunakan short answer. Untuk murid menjawab, so murid hanya akan type sahaja jawapan yang pendek. Pun ada untuk close submission after 1 minute. Kemudian kita ada apa lagi? Word cloud. Untuk word cloud. So di sini adalah contoh word cloud. Ini adalah word cloud yang bila dah murid menjawab, dia akan dapat bentuk yang macam inilah. Kita akan masuk dan kita just klik masukkan ke dalam slide kita akan dapat paparan seperti ini. Macam tu juga dengan short answer, kita akan dapat paparan murid seperti ini. So dia boleh disimpan. Itu kelebihan class point lah. Selain daripada itu, kalau kita perhatikan balik kepada slide yang tadi, kita ada juga macam drawing, kita boleh guna untuk permainan ini. Jadi kelebihan class point ini, dia ada slide drawing dan juga image upload. Maksudnya murid boleh upload gambar ke, kalau kita nak scavenger hunt, kita minta dia cari gambar. So murid boleh
upload gambar tersebut ke dalam slide ini. Okey, sangat mudah sebenarnya. Bagaimana ia dimainkan, cikgu boleh cek di bahagian tutorial sebenarnya. So hari ini saya tak akan tunjukkanlah bagaimana ia dimainkan. Tapi dia sebenarnya sangat mudah. Bila kita just masukkan tu, kita just klik sahaja. Kita tunjuk juga sikit slideshow from current slide. Kita klik sahaja slide drawing ini. Okay. So dia akan keluar paparan seperti ini. Okay. Kemudian murid hanya akan terus masuk classpoint.app dan menggunakan kod yang diberikan. Okay, dan kita akan dapat paparan dia lah, dan kita boleh close submission kalau kita tak letakkan masa dekat situ. Sangat mudah sebenarnya. Okey, itu adalah untuk ClassPoint. Okey, yang kedua kita akan tengok juga untuk Slido. Okey, Slido adalah satu yang kita gunakan di dalam PowerPoint juga. Okey, dia boleh dimasukkan ke dalam PowerPoint. Kalau kita perhatikan di sini. Okey, saya tunjukkan untuk Slido. Okey, di sini bila kita dah install Slido, kita akan nampak Slido dekat sini. Okey, apa yang membezakan Slido dengan ClassPoint? Kalau kita perhatikan di sini, katakan saya nak masukkan soalan seperti mana yang inilah. Okey, so untuk Slido, dia ada pilihan dia. Kalau kita perhatikan di sini, dia ada multiple choice question, dia ada open text, sama seperti mana yang tadi. Kita just, dia akan jawab soalan terus direct. Okay, type sahaja jawapannya. Dia ada word cloud macam mana ClassPoint juga. Dia ada rating. Ini tambahan dia lah, rating, di mana kita boleh bagi rate untuk sesuatu. Mungkin kita letakkan gambar, kita nak murid bagi rating untuk gambar tersebut. Itu ada kelebihan dia yang lain lah. Dan kita boleh ranking soalan, di mana kita boleh susun. Kita minta murid susun semula ikut turutan. Itu ada soalan ranking. Kemudian dia ada quiz. Quiz sama seperti leaderboard. Cuma bezanya kalau ClassPoint, leaderboard dia bermula daripada soalan yang pertama. Okay, soalan yang mula-mula sekali sampailah kita habis slide. Tetapi bagi Slido, dia hanya quiz itu hanya untuk soalan itu sahaja. Satu slide, satu soalan. So leaderboard hanya akan ada untuk soalan itu sahaja. Okey, betulkan saya kalau saya salah lah. Tapi setakat ini yang saya cek, itulah kegunaan bagi Slido. Dan satu lagi kelebihan Slido yang selain dari, yang lain sikit daripada ClassPoint, dia ada audience, question and answer. So bila kita masukkan ni, okay, contohnya di sini, maka dia akan keluar macam ini. Dan bila kita present with Slido, dia akan minta kita berikan, okay, macam ini. Okay, tadi question and answer. So, kita kena masukkan kod sama jugalah dan kita akan jawab. Okey, dekat sini saya gabungkan ClassPoint dan juga Slido. Boleh digabungkan sebenarnya, tak ada masalah. Okey. Apa lagi yang membezakan Slido dengan ClassPoint ini? Kalau kita perhatikan di sini, katakan saya nak masukkan soalan untuk bahagian yang tadi, yang ini. Okey. Untuk yang ini multiple choice dia, kalau bagi ClassPoint kita just klik di situ sahaja. Tapi kalau yang ini kita nak masukkan multiple choice, kita klik pada multiple choice question. Okay, kemudian kita perlu type semula. Tak boleh menggunakan yang diberi itulah. Kalau kita cut macam ni tak boleh. Kita type semula soalan itu dan juga pilihan-pilihannya. Kemudian add to presentation, maka dia akan jadi seperti inilah. Okay. So dia akan jadi macam ini. So saya nikan balik. Okay, silap. Ini. Okay, ini bila saya dah type lah. Saya dah type what is inventor's name. Semua ni. Dia ada pilihan dekat sini. Dan bila kita present with Slido. Kita present with Slido. Okey, ni dia akan ada dekat sini pilihan dia. Jadi murid akan buat pilihan lah dengan memasukkan kod di sini dan pilihan jawapan mereka. Okey, dia macam itu. Maksudnya dia akan ada slide tambahan dekat situ. Okey, macam ini dia akan terus pergi kepada slide tambahan. Begitu juga dengan pilihan-pilihan yang lain. Okey. Kalau kita masukkan open text pun sama.
Okay, so kalau kita tambah, katakan ni saya just type sahaja siapa. Okay, so add to presentation. So dia akan tambah macam inilah soalan dia. Okay, dan kita present with Slido, maka dia akan ni lah. Cuma kalau class point ini, kalau kita present with Slido, dia tak boleh menggunakan class point lah. Macam tu saja. Okay, so kena pilih juga. Tak, walaupun boleh digabungkan, kalau nampak macam ini boleh digabungkan. Tetapi dia presentation dia lain-lain lah. Alright. Seterusnya, itu kita dah habis untuk Slido. Slido class point, kita boleh nampak perbezaan dia dekat situ. Slido tidak ada bahagian drawing. Okay, tak ada drawing, tetapi dia punya pilihannya ada banyak. Pilihan dia ada ranking, ada quiz. Ini ikut kreativiti cikgu-cikgu lah. Dan ada rating. Cuma tak ada drawing. Di mana drawing tu sangat-sangat murid sangat-sangat suka menggunakan drawing tu. Okay, kalau kita nak hubungkan, nak matchkan soalan matching punya, so kita boleh menggunakan drawing. Banyak sebenarnya kelebihan bila ada drawing. Itu class point. Yang ini Slido. So beza dia yang itulah. Okey, apa lagi beza Slido? Slido dari segi kita boleh nampak dari segi harga dia. Okey, bagi basic plan untuk Slido up to 100 participant, boleh sehingga 100. Kalau tadi hanya untuk 20 orang sahaja. Unlimited audience, question and answer. Untuk question and answer yang last tu dia unlimited lah. Dan 10 polls per event. Hanya 10 sahaja soalan. Maksudnya soalan-soalan tadi, multiple rating semua tu hanya boleh menggunakan 10 sahaja untuk setiap event ataupun setiap presentation itu. Kalau kita nak upgrade, ini dia harga untuk upgrade dia. $8 per month. So $8 per month dan unlimited polls and quizzes. Okay, unlimited tak, dia punya ni terlalu apa kita panggil, kalau unlimited tu maksudnya kita boleh guna banyak mana lah. Kalau tadi tu untuk basic dia 10 sahaja. Kalau unlimited ni kita boleh guna banyak-banyak lah. Dan basic privacy option, data export and more. Okey, untuk yang ketiga ini kita akan lihat pula Mentimeter. Okey, tadi kita dah tengok class point, kita dah tengok Slido, dan untuk yang ketiga yang menggunakan slide juga dan diikuti dengan interaktif, quiz interaktif. Kita boleh menggunakan Mentimeter, di mana saya ada tunjukkan tutorial penggunaan Mentimeter ini dalam 3 siri, sebab Mentimeter ni banyak sebenarnya. 3 siri sebelum ini. Okay, boleh cek di ruangan video PDPR saya. Di dalam playlist video PDPR ada Mentimeter. Okey, untuk Mentimeter hari ini saya nak tunjukkan perbezaan dia dari segi pricing dia dulu. Okey, untuk pricing dia bagi free, dia hanya boleh buat 5 quiz slide. Okey. Kemudian up to 2 question slide. Ada 2 question slide. Dia lain sebenarnya. Quiz lain, question lain. Tapi unlimited presentation kita boleh bina dan unlimited audience. Berapa orang pun boleh masuk. Okey, tak ada limit walaupun dia adalah free. Kemudian kalau kita nak upgrade kepada upgrade basic plan dia, ini harga dia mahal sikit. Okey, 9.99. Okey, $9.99 okay, per month. Kalau tadi untuk class point $8.9 okay, dan untuk Slido $8 dan untuk yang ini nak basic sahaja kita perlukan $9.99 per month. Okey, upgrade kepada basic, tapi apa yang bagusnya unlimited question, import presentation, we can import the presentation, even we can export results to Excel. Okey, result daripada murid menjawab tu kita boleh export kepada Excel. Import presentation tu maksudnya kita boleh ambil daripada PowerPoint masuk ke dalam Mentimeter. Itu perbezaan Mentimeter dengan Slido dan juga class point. Kerana Mentimeter ini kita tak boleh gunakan di dalam PowerPoint. Okay. Mentimeter ni dia ada khas dia. Dia ada website dia, tetapi kita boleh ambil slide daripada PowerPoint masuk ke dalam Mentimeter dengan menggunakan basic plan dia $9.99 per month.
Okey, bagaimana presentation dia? Kita boleh check pada my presentation ini yang telah saya bina. Okey, dan saya buka satu lah untuk yang ini sebagai nak tunjukkan contoh. Okey. Okey, dia adalah interactive presentation. Okey, di sini awal-awal sekali murid dah boleh masuk dah. Seperti mana kelas point, murid dah boleh masuk kod masa awal-awal lagi. Masa slide yang pertama, murid dah masuk kod, pergi kepada menti.com dan dia akan masuk terus kod. Kat sini kalau kita pergi je kat dia, dia akan terus boleh copy link lah masuk kepada murid. So ada kelas kod dia. Ini murid akan masuk kelas kod dan dia akan bersedia untuk menjawab soalan dan belajar. Okey. Kemudian dekat sini sepanjang soalan itu dia ada ini. Yang ini perbezaan dia lah. Okey, di mana murid boleh like. Bila dia dah masuk, dia boleh like presentation tu kalau dia sukalah. Okey, di situ tadi saya apabila kita dah siap sebenarnya, apabila kita dah siap presentation, kita boleh play teruslah dan murid akan terus bermain. Tetapi kalau kita nak membina presentation, okey, dan di sini saya boleh tunjukkan bagaimana cara untuk membina, apakah okey. Okey, kita tak akan tengok satu persatu bagaimana cara membina, tetapi kita nak tengok apa yang ditawarkan. So, kita masuk kepada ruangan presentation. Contohnya, testing. So, create presentation. Okey, ini kita punya presentation testing kita lah. Okey, di sini dia ada contoh-contoh. Yang ini semua saya dah terangkan dalam tutorial saya. Dia terlalu banyak. Dia banyak. Memang sesuai untuk kalau kita nak buat post, nak buat survey lah. Okey, kita sesuai untuk menggunakan Mentimeter. Dia ada multiple choice question. Okey, dia ada word cloud, open-ended, skills, ranking, question and answer. Okey, itu bagi soalan. Okey, di mana kita limit 2 soalan sahaja. Okey, kalau kita tengok balik tadi, limit 2 soalan sahaja. Dan dia ada 5 quiz. Itu yang bezakan dia. Maksudnya quiz ini, what is the correct answer? Yang option-option ini, kita just masukkan je. Bila kita klik, kita masukkan apakah soalan dia dan juga option-option yang ada. Okey, yang ini limit 5. Okey, 5 sahaja. Okey, kita tengok balik yang tadi. Okey, quiz competition ini limit 5. Okey, tetapi kalau question type hanya ada 2 sahaja untuk yang free. Okey, untuk yang free. Multiple choice, word cloud, okey, open-ended, dia ada skills di mana kita boleh tentukan tahap, mungkin tahap keseronokan murid ke. Ranking pun ada, yang mana satu dia kena rank. Okey, mungkin kita bagi soalan apakah makanan kegemaran murid, A apa, B apa, lepas tu dia rank lah. So dia pilih lah mana satu makanan kegemaran. So kita boleh nampak ranking dia kat sini. Dan question and answer adalah untuk bertanyakan opinion. Okey, di sini juga ada slide. Okey, di sini kita menggunakan slide yang telah sedia ada. Kita tak boleh create ikut kreativiti kita lah. Dah ada dekat sini. Cuma dia ada themes dia. Themes untuk background dia. Dia banyak sebenarnya. Okey, kalau kita tengok ni ada warna-warna. Biasanya ini je themes untuk background dia. Dan background dia adalah animated. Animated background. Dan tak ada pilihan lain. Yang ini sahajalah. Kecuali kalau pro ini kita kena bayar. Okey, semua ini dan untuk advanced question kita ada juga who will win, leaderboard lah. Okey, dan juga pin on image, quick form. Banyak sebenarnya Mentimeter ni dia sebenarnya bagus tetapi tak dapat digunakan di PowerPoint. Hanya boleh ambil slide PowerPoint, masukkan ke dalam ini bagi yang basic plan. Okey, kalau kita bayar upgrade. Okey, itu adalah Mentimeter. Dan yang terakhir, yang slide interaktif juga adalah quizzes. Okey, slide interaktif yang terakhir adalah quizzes lesson. Okey, macam mana quizzes lesson itu? Mungkin ada yang dah pernah buat. Okey, jadi saya tunjukkan. Okey, ada yang tak pernah tengok. Okey, ini adalah contoh slide quizzes lesson yang saya bina. Okey, kalau kita perhatikan di sini, saya akan pergi kepada bahagian edit. Okey, untuk yang ini saya dah upgrade
okey, dah upgrade kepada super, Quizizz super, hanya $2 sahaja. Bila $2 kita boleh buat apa sahajalah. Banyak mana kita nak create Quizizz lesson pun boleh. Okey, banyak mana kita nak create question pun boleh, tak ada masalah. Okey, dan ini adalah untuk Quizizz lesson yang saya dah bina. Dia ada Teams juga. Okey, kita tak boleh ambil Quizizz lesson ni masuk PowerPoint itu perbezaan dia. Dia ada dia ada Teams dia untuk background, ada animated. Kita just pergi kepada theme dan pilihlah animated background dia. Okey, kemudian yang ini semua saya masukkan gambar. Okey, contohnya di sini. Okey, kemudian dia ada soalan. Okey, apakah jenis-jenis soalan dia? Ini dah upgrade ni, versi upgrade. Dia dah upgrade, baru upgrade saya rasa. Okey, apakah soalan dia? Okey, jadi kita just klik pada add new slide. Okey, ini dia. Ini versi betul-betul versi upgrade, dah upgrade ni. Banyak sebenarnya. Okey, kita boleh full screen media di mana kita masukkan YouTube. Okey, kita boleh bullets and media di mana tepi tu kita masukkan YouTube. Tengah ini ada penerangan sikit. Okey, text media pun sama. Okey, ada penerangan. Yang ini bullet tu maksudnya one by one. Dia akan pergi satu persatu lah. Dan untuk soalan dia hanya ada 4 ini sahaja, iaitu multiple choice question, ABC, fill in the blank, okay, dan poll. Okay, dia ada pick from up to 5 option untuk poll kalau kita nak pilihan. Dan dia ada open ended question. So ada 4 sahaja pilihan dia. Dia tak ada drawing, dia tak ada word cloud, tak ada. Okay. Dan apabila kita nak mainkan dengan murid, sebenarnya Quizizz lesson ini sangat mudah. Okay. Di mana apabila kita mainkan dengan murid, seperti biasalah, murid just masukkan, seperti mana Quizizz yang biasa, dia just masukkan kod dan dia bersedia untuk menjawab soalan daripada permulaan sehingga akhir. So kita boleh selang-seli dengan slide kita. Sikit slide tambah dengan soalan, sikit slide tambah dengan soalan. Okey, itu perbezaan dia. Quizizz hanya dimainkan di sini dan dia punya untuk nak upgrade kepada Quizizz super hanya $2 per month. $2 per month means lebih kurang dalam RM8 lebih kita. Okey. Murah sebenarnya. Okey, kita dah ada 4 itu. Okey, kita ada class point, kita ada Quizizz lesson, kita ada class point, kita ada Slido, kita ada Mentimeter dan kita ada Quizizz lesson. So antara 4 ini, persoalan dia apakah yang terbaik? Sebenarnya kita ada banyak lagi. Nearpod pun boleh digunakan. Okey, tapi saya rujuk pada 4 ni. Dan Quizizz lesson untuk tutorial saya dah ada kongsi di dalam YouTube channel saya. Boleh cek kepada playlist PDPR. Okey, dalam keempat-empat ini pilihannya yang terbaik. Apakah yang terbaik? Okey, sebenarnya setiap ini ada kelebihan masing-masing. Tetapi mesti semua tertunggu-tunggu apa sebenarnya yang terbaik. Kalau tanya kepada saya lebih suka menggunakan class point. Okey, sebab class point ni biasa kalau Quizizz lesson dia akan ada masalah juga. Problem. Class point pun kadang-kadang ada problem juga. Tapi apa yang best berkenaan dengan class point sebab dia ada drawing. Untuk drawing itu cikgu boleh ambil sebanyak mana live worksheet yang cikgu ada. Okey, contohnya live worksheet sama ada cikgu nak murid tulis dekat situ ataupun cikgu nak murid gariskan dan padankan, cari objek. Memang banyak kegunaan dia dekat situ dan dia boleh menggunakan warna-warna annotation, iaitu warna-warna yang pelbagai. Even kita boleh catat dekat situ, kita boleh semak drawing murid ke apa-apa tugasan yang murid hantar di situ, termasuk dalam bentuk gambar, tugasan dalam bentuk gambar. Okey, jadi banyak kegunaan dia di dalam class point. Kalau ditanya kepada saya yang mana satu yang terbaik, saya akan pilih class point.
Bagi yang lain tu masih terbaik dan saya masih gunakan juga. Okey, cuma kelas point ni lagi-lagi terbaik. Okey, jadi siapa yang belum menggunakan kelas point boleh cuba menggunakan kelas point. Even yang lain-lain pun boleh cuba gunakan. Mentimeter pun bagus sebenarnya. Hanya cikgu perlu lebih kreatif. Okey, jadi itu sahaja perkongsian saya selama setengah jam, mungkin hampir setengah jam untuk hari ini. Diharap agar perkongsian ini dapat membantu cikgu untuk membuat pilihan-pilihan yang terbaik. Jadi jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Jangan lupa like, share dan juga subscribe ke channel Cikgu Ainul. Bye!